ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah diberikan kesempatan dan ruang pada tengah hari ini untuk kita hadir awal sebelum masuknya waktu untuk solat Jumaat. Jadi dengan masa yang agak singkat ni, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan 6 perkara yang menjadi peluang kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara ini dipetik oleh kata-kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyiduna Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah merupakan menantu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengahwini anak kesayangan Nabi nama Sayyidatina Fatimah Zahra. Sayyidina Ali merupakan salah seorang daripada penulis wahyu dan merupakan salah seorang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak cerita pasal Sayyidina Ali ni panjang cerita. Cuma kita nak tengok dia kata apa. Dia kata antara perkara untuk menjadikan kita ni peluang untuk masuk syurga Allah, yang pertama adalah tuan-tuan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia ada awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu perlu kenal Allah. Apabila kita kenal Allah, kita tahu yang kata sifat Allah ni macam mana, maka segala tindak tanduk kerja buat kita akan mengutamakan perintah Allah. Buat apa kita nak bergelut pulun sangat sampai tak ada masa nak solat, sampai tak ada masa nak menuntut ilmu? Kerana apa? Sebab kita tak kenal Tuhan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab orang yang kenal Tuhan, dia tahu salah satu sifat bagi Tuhan adalah Ar-Razzaq, yakni pemberi rezeki. Kalau dia duk pulun cari kerja sampai tak ada masa nak semayang, sampai tak ada masa nak puasa, sampai tak ada masa nak mengaji ilmu ni, sudah pasti tak lain tak bukan masalahnya adalah kerana tidak mengenali Tuhannya. Bangun sebelum subuh kerana ada bisnes nak kena sampai tempat jauh Kuala Lumpur, nak kena sampai Johor, sampai sanggup tak solat subuh. Kerana apa? Kerana dia tak kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal Tuhan, kehidupan dia tu tersusun. Sesibuk mana pun aku, sekalut mana pun aku, nanti Allah aku kena hadap dulu. Sebab Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, bila kenal Tuhan, maka kenailah siapa kita. Tuhan adalah Rabbul Alamin, kita adalah hamba bagi Tuhan. Yang pertama kata Sayyidina Ali adalah mengenali Tuhan. Yang kedua ni tuan-tuan adalah mengenali musuh kita. Kata Sayyidina Ali, kenal musuh, maka kamu akan berhati-hati dengan musuh kamu. Musuh di sini masuk Sayyidina Ali adalah iblis ataupun syaitan laknatullah. Sebab tu sentiasalah kita tuan-tuan menyebut ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika hendak membaca Quran. Bacalah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim saat kita melakukan satu-satu ibadah. Kenapa? Kerana di situ ada iblis kita yang sangat besar, musuh kita yang paling jahat, iaitu iblis laknatullah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, ada beberapa kali perhimpunan di antara iblis dan juga syaitan. Kita letaklah, mungkinlah mereka ni jumpa seminggu sekali kot, buat postmortem, buat mesyuarat, yang mana dia punya chairman dia, pengurusi dia adalah iblis.
Iblis ni adalah kepala, yang mana syaitan tu adalah keturunan dia. Dia tanya syaitan, mana yang buat kerja elok pada hari ni, angkat tangan. Maksudnya yang buat kerja yang terbaik. Maka salah seorang syaitan kata, wahai iblis, pada hari ini aku telah berjaya membagi anak Nabi Adam untuk meminum arak. Kata iblis, itu biasa. Wahai iblis, pada hari ini aku telah berjaya menjadikan salah seorang anak Adam sekian. Dia kata yang tu biasa. Maka bangun pula salah seorang daripada syaitan mengatakan, wahai iblis, aku telah berjaya memisahkan sepasang suami isteri di antara suami dan isterinya. Maka kata iblis, itulah yang paling aku suka. Mana kata tuan-tuan, antara kemuncak kejayaan iblis, kejayaan syaitan adalah memecah belahkan rumah tangga kita. Sebab tu kalau maaf tuan-tuan, kalau rumah tangga kita porak-peranda, pelan lama pelan duk pudak, ingat ketika itu musuh sedang mencari jalan supaya kita berpisah. Apabila kenai musuh, maka kenailah bagaimana cara nak mengatasinya. Antaranya apa tuan-tuan? Dengan memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang ketiga iaitu kamu perlu kenai akhirat. Kamu kena kenai akhirat, kerana akhirat merupakan tempat yang baqa, yang sifatnya kekal, yang semuanya akan kembali. Dan akhirat juga tuan-tuan sekalian merupakan satu hari yang mana satu harinya 1000 tahun dunia. Yakni lamanya dia, kekalnya dia. Apabila kita mengenali akhirat tuan-tuan, makna kata kita akan berusaha untuk mendapat penginapan yang terbaik di akhirat. Yang keempat, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, setelah kamu mengenali Allah, setelah kamu mengenali musuh kamu, setelah kamu mengenali akhirat, maka kamu perlu mengenali yang dikatakan dunia itu apa. Dunia yang kita duduk ni tuan-tuan, maka Sayyidina Ali suruh kita kenal yang kata sifat bagi dunia ni apa. Tak lain tak bukan tuan-tuan, yang pertama bersifat fana, yang mana dia akan binasa. Tadi tuan-tuan makan rasa kenyang, rasa sedap. Sedap itu duduk tak lama hilang, kenyang itu akan pergi. Sebelum ni kita sihat, kita mampu beribadah, pelan lama kita solat atas kerusi, lama-lama kita nak sujud pun susah. Kenapa? Kerana itulah sifat kepada dunia. Sebelum ni kita kaya, sebelum ni kita hebat, kemudian kekayaan itu telah pergi. Tadi tuan-tuan senyum, mungkin lepas Jumaat tuan-tuan akan sedih. Kenapa? Ini sifat dunia, yang sifatnya binasa, yang datangnya hanya sementara. Bila kita kenal dunia, maka tuan-tuan buat kerja patuk padan sudah. Patuk padannya. No? Apabila dengarnya laungan azan, berhentilah semata-mata. Kenapa? Kalau kamu masih mengejarkan dunia ketika azan salat Jumaat, ketika itu keberkatan rezeki kamu tidak lagi ada. Tuan-tuan sekalian, pulun buat kerja, pulun bisnes pada hari Jumaat, sedang khutbah dilaungkan, sedang khutbah dibacakan, kita sedap masih seronok mencarikan rezeki, sedangkan tiada keberkatan kepadanya. Yang kelima kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kenalilah akan kamu kepada perkara kebenaran. Tuan-tuan kena kenal kebenaran macam mana. Benda hak betul, benda yang Allah suruh, benda yang Nabi suruh. Tegakkan kebenaran, jangan meletakkan kebenaran di belakang. Kemudian yang keenam kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang keenam katanya, kenalilah akan kalian perkara-perkara yang batil. Mana kata tuan-tuan, bila kita kenal kebenaran, kita mengenali kebatilan, sudah pasti hidup kita akan berpandukan dengan syariat. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, untuk mengenali keenam-enam perkara ini, perlulah kepada pengajian, perlulah kepada menuntut ilmu. Tidak kira sama ada muda, remaja, tua dan seumpamanya. Sebab tu saya menyeru kepada tuan-tuan, kalau yang belum lagi merasai majlis ilmu, bukan dia masa untuk melengah-lengah dah, bukan dia masa untuk ditunda-tunda dah. Mulai pada sekarang inilah tuan-tuan, penuhilah masjid, penuhilah surau mana-mana yang berkaitan untuk kita menuntut ilmu. Untuk mengenal Allah, bukan itu perkara biasa tuan-tuan. Mengenal Allah bukan di dalam YouTube, mengenal Allah bukan dalam Facebook, tetapi memerlukan kepada pengajian.
Yang kedua, saya ulang balik. Yang kedua adalah mengenali musuh kita. Dengan musuh kuntina tuan-tuan, kita mampu untuk lawan. Oh, rupanya aku malas beribadah sebab musuh sedang berbisik. Aku rasa malas kedekut untuk bersedekah kerana musuh kata tak perlu sedekah, simpanlah duit tu untuk kamu joli selepas ni. Apabila mengenali musuh, maka tuan-tuan kata Sayyidina Ali, kenalilah akhirat kamu, yang mana kesemuanya tuan-tuan termasuk saya, kita akan sampai. Sempadan dia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang akan kekal di dunia. Hatta siapa-siapa pun masih wallah, selain daripada Allah, tuan-tuan, akan menghadap kematian yang merupakan sempadan kepada alam akhirat. Ketahuilah akan kita, alam kubur itu pun menunjukkan betapa lamanya masanya. Alam kubur itu menunjukkan kepada kita merupakan muqaddimah pada alam akhirat. Di dalamnya ada taman daripada taman syurga. Di dalamnya ada lubang daripada lubang api neraka Allah. Di situlah permulaan. Kalau kita berada di dalam taman syurga, insya-Allah perjalanan kita sesudah itu dipermudahkan Allah. Jika masuk di alam barzah, telah masuk di dalam lubang daripada lubang api neraka Allah, tuan-tuan. Wa na'udzubillah. Kenapa? Perjalanan setelah itu jauh lebih sukar, kemungkinan besar wa na'udzubillah akan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Sayyidina Ali, kenalilah akan dunia ni sifatnya apa. Bila tuan-tuan kita kenal dunia ni, kita akan menghargai dan kita akan merasakan qanaah dengan apa yang kita ada. Cukuplah umur aku 60 dah. Cukuplah umur aku 70 dah. Bukan dia masa nak bergelut, nak submit loan. Bukan dia masa untuk aku nak renovate rumah dah. Masa ni masa untuk aku renovate ibadah, renovate mencari bekal untuk alam kematian. Kenapa? Kerana dunia sifatnya sementara. Tuan-tuan, Jumaat demi Jumaat bertemunya terlalu pantas. Tuan-tuan dengar tazkirah daripada ustaz sebelum ni, rasa macam semalam, hari ni saya pula. Mungkin rasa macam esok pula ustaz lain. Inilah menunjukkan betul kata Nabi. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Yang kelima, saya tutup. Satu minit dah. 1-4 minit kan masuk insya-Allah. Yang kelima kata Sayyidina Ali, kenalilah akan kalian perkara kebenaran. Tuan-tuan nak tahu betul tak betul, tak lain tak bukan kena mengaji. Sebab tu saya kata kadang-kadang orang duduk di rumah tak pernah mengaji, dia rasa dia betul. Ya memang saya betul, dia kata, sebab saya tak mencuri, saya tak nanya orang. Itu bukan nak menunjukkan kamu betul keseluruhannya. Kerana bila kamu tidak datang menuntut ilmu, contohnya fardu ain, maka hidup dalam keadaan berdosa senantiasa. Khususnya buat kita ayah-ayah yang bergelar sebagai ayah dan juga suami. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, apa dia? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kenalilah akan perkara kebatilan, bahawasanya perkara itu akan mendatangkan mudarat dan seksa kita di api neraka Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi tuan-tuan sekalian, dah masuk 1-2 minit, insya-Allah saya mohon maaflah mungkin terlalu cepat kerana masa agak singkat. Sebab saya tengok masa pun 12.45 lah saya mai. Insya-Allah mudah-mudahan tak banyak pun bolehlah sedikit manfaat bersama insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.